Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang, bersama saya Fidas Matrang. Berita utama, sebanyak 6 geran khas projek kecil luar bandar MRP Ketua Menteri Sarawak diserahkan kepada Badan Bukan Kerajaan NGO, Agensi Kerajaan dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Limbang dengan nilai keseluruhan berjumlah RM77,000. Penyerahan disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan di Hotel Purnama Limbang pada Ahad. Berucap pada majlis tersebut, Datuk Ahmad Awang Tengah berkata penyerahan geran itu sepatutnya diadakan pada tahun lepas namun ditunda disebabkan pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Ujarnya geran khas merupakan sumbangan tambahan dari Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg kerana peruntukan sebelum ini tidak mencukupi disebabkan terlalu banyak permohonan. Sehubungan itu, beliau berharap penerima menggunakan sebaiknya geran tersebut untuk melaksanakan aktiviti yang memberi manfaat kepada persatuan dan ahli-ahlinya. Laporan seterusnya, seramai 100 orang penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS di bahagian Kuching menerima angpau sempena Tahun Baru Cina di Tokong Heng Huang Seng Ing Tong pada Isnin. Sumbangan wang tunai berjumlah RM100 berserta hamper disampaikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Datuk Seri Fatimah Abdullah menerusi Majlis Sejambak Kasih Tahun Baru Cina 2022 anjuran JKMS dengan kerjasama Kuching Heng Hua Seng Ing Tong. Berucap pada majlis berkenaan, Datuk Seri Fatimah berkata, program kolaborasi sedemikian memperlihatkan perpaduan, keharmonian dan solidariti sentiasa wujud di negeri ini lebih-lebih lagi apabila melibatkan aktiviti kebajikan. This is the spirit when it comes to charitable events. It cuts across religion, it cuts across race, it cuts across culture. Dan inilah yang kita praktikkan di negeri Sarawak. Dan saya percaya inilah juga yang menyumbang kepada the good feeling among the different races in Sarawak. Datuk Seri Fatimah dalam pada itu membidas tanggapan setengah pihak yang mengatakan bahawa bantuan JKMS hanya untuk satu bangsa sahaja. Tegasnya setiap tahun JKMS memberikan bantuan mengikut keperluan yang mana mengambil kira dari segi pendapatan isi rumah. Saya ingin tegaskan di sini bila kita bantu bila Jabatan Kebajikan Masyarakat beri bantuan. Bantuan itu diberi mengikut keperluan, bukan mengikut bangsa, bukan mengikut agama. It is based on the needs. Dari segi pendapatan isi rumah itu yang menjadi perkiraan utama. It's not on the rest. Jadi dengan itu kepada rakan-rakan yang berbangsa Cina, buanglah salah tanggapan bahawa bantuan kebajikan itu hanya untuk satu bangsa saja. It is not so. Menurut Datuk Seri Fatimah, seramai 6,106 penerima di seluruh Sarawak mendapat sumbangan berkenaan sama ada secara tunai atau dikreditkan ke akaun bank. Tambahnya lagi, penerima yang hadir merupakan antara yang terpilih daripada 2,814 jumlah penerima di bahagian Kuching. Seterusnya, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Luar Bandar yang juga Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ip Pahun Joik turun padang bagi meninjau operasi di Baraj Kuching pada Isnin. Beliau memberitahu lawatan kerja itu bertujuan mendapatkan maklumat terkini mengenai langkah dan persiapan menghadapi kemungkinan banjir. So we have been briefed on the preparedness. And I think we are very happy that they also are thinking of the same strategy as us in SDMC with the live real-time CCTV at our secretariat. And then after the briefing, we can understand better what are those pictures meant for. So most important is the teamwork, and we're still under this MTL, Monsoon Timur Laut. So hopefully everybody will play the role, and most important, especially for Kuching town, the barrage will play a very pivotal role to ensure the mitigation process is effectively done, and that's why we come down to say hello to the officers so that we can we can meet and we in person so that the contact is more impactful. Thank you.
Datuk Ip Pahun menambah baraj Kuching memainkan peranan dalam memastikan proses mitigasi dilakukan dengan berkesan dalam tempoh monsun timur laut MTL. Laporan diteruskan di Mukah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Talian, Royston Valentine turun padang bagi memantau kawasan yang terjejas banjir di Kampung Judan Hilir, Mukah pada Jumaat. Menurut laporan, paras air naik seawal jam 3 pagi menyebabkan beberapa buah rumah di kampung berkenaan dinaiki air. Justru Royston berharap penduduk yang terkesan bersabar dalam berhadapan dengan musibah ini. Beliau turut mengucapkan ucapan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Mukah yang sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi bencana banjir serta membantu penduduk yang terkesan. Dalam lawatan itu, beliau turut menyampaikan barangan asas sumbangan sabekas prihatin cawangan talian kepada Ketua Isi Rumah Sidik Puji untuk disalurkan kepada penduduk yang terjejas. Ke perkembangan berikut, sebanyak 8 buah sekolah rendah dan sekolah menengah bagi zon Tanjung Manis menerima dana Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG daripada Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab bertempat di Pusat Khidmat Kuala Rajang, Tanjung Manis pada Sabtu. Antara sekolah yang menerima dana dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM35,000 ialah seperti berikut. Manakala RM30,000 bagi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Belawai. Selain daripada itu, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada Jawatan Kuasa Sukan dan Kebajikan Bomba Tanjung Manis sebanyak RM25,000 dan sebanyak RM4,000 bagi Rumah Wakaf Kaum Ibu Belawai. Sebanyak RM260,000 sumbangan dana keseluruhan meliputi 38 buah sekolah kebangsaan dan 3 buah sekolah menengah di kawasan Parlimen Tanjung Manis merangkumi Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang dan Semuk. Menurut Insinyur Yusof, beliau akan terus berusaha membantu semua sekolah di kawasan Parlimen Tanjung Manis, terutamanya sekolah luar bandar yang masih daif serta memerlukan tumpuan khusus. Laporan seterusnya, berikutan penambahan jadual penerbangan ke Sarawak kepada 562 penerbangan seminggu yang berkuat kuasa pada 16 Januari 2022, pelbagai respons telah diterima daripada masyarakat khususnya di Sarawak. Tinjauan wartawan UKAS mendapati kebanyakan orang awam menyambut baik langkah berkenaan kerana percaya ianya akan memberi impak positif kepada ekonomi negeri ini. Menurut pengusaha kedai makanan Wahab Openg, pelaksanaan kerajaan itu pastinya memberikan kesan ketara terhadap sektor pelancongan dan perniagaan di Sarawak. Bila sektor dibuka dengan separuh ataupun sepenuhnya, memang akan beri impak kepada sektor, contohnya tadi dari sektor first sekali adalah memang pelancongan lah. Yang keduanya memang dari segi perniagaan. Dan ketiganya of course adalah untuk pendapatan seluruh komuniti ataupun rakyat yang ada di Sarawak ataupun spesialnya di dan insyaallah mungkin masa akan datang kerajaan membenarkan sektor pelancongan ataupun penerbangan akan dibuka sepenuhnya, yang adalah akan memberi kesan yang sangat positif kepada saya dan terutamanya saya dapat ia adalah benda yang paling pentinglah dan menambahkan ekonomi semua warga-warga negara kita. Terus menyokong pelaksanaan tersebut, pekerja swasta Atikah yang memberitahu penambahan jadual penerbangan tersebut dapat memudahkan urusan kerja di luar Sarawak. Kebaikan penerbangan udara tu bagi memudahkan kita untuk menguruskan sesuatu pekerjaan, memudahkan kita untuk urusan kerja. Keburukannya juga adalah biasalah kita dalam pandemik COVID, kita perlu jaga SOP sebab kita tahu siapa ngembak penyakit tu, mesti jaga SOP tu lah. Kita mestilah jaga SOP dalam kedai makan tu, mesti jaga jarak 1 meter dengan sama yang lain. Dalam pada itu, kebimbangan disuarakan seorang lagi pekerja swasta, Nurul Amalina, yang telah melihat langkah tersebut mungkin menyebabkan penularan semula wabak COVID-19. Kurang bersetuju untuk penerbangannya sebab kita belum menanggi untuk
menangani virus COVID-19 tu. Macam kini kan dah ada penyakit baru lagi macam Omicron ya. So macam penerbangan dari luar negara ya, kita perlu ketatkan gig lah. Diketatkan lagi sebab mostly penyakit baru tu datang daripada luar negara lah, mun bagi pendapat kami. Harap SOP kita makin ketat lah untuk akan datang tu, so semua rakyat akan terjaga and then kita boleh raya juga kelak. Perkembangan harian COVID-19. Sarawak mencatatkan sebanyak 9 kes positif baru COVID-19 pada Isnin, meningkatkan jumlah kumulatif kepada 252,609 kes. Kes-kes tersebut dikesan di 4 daerah dengan Sibu 4 kes, Kuching 3, manakala Miri dan Bintulu masing-masing 1 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menerusi kenyataan medianya menjelaskan kategori 1 dan 2 masing-masing 4 kes, manakala kategori 5 hanya 1 kes. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan dan segera dapatkan dos penggalak bagi membendung penularan COVID-19. Salam UKAS.